Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadrat Nu'man bin Thabit, atau yang biasa kita kenali dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, pernah berjalan bertentangan arah dengan seorang budak kecil yang berjalan mengenakan terompah kayu. Si imam berkata, "Jaga-jaga wahai anak dengan terompah kayumu itu, jangan sampai kamu tergelincir." Budak ini pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Imam Abu Hanifah. "Bolehkah saya tahu namamu wahai tuan?" tanya si budak kecil itu tadi. "Nu'man namaku," jawab si imam. "Oh, jadi tuankah yang selama ini terkenal dengan gelaran Al-Imam Al-A'zam itu?" tanya si budak. "Bukan aku yang memberi gelaran itu, masyarakatlah yang berprasangka baik dan memberi gelaran itu kepadaku," jawab si imam. "Wahai si imam, berhati-hatilah dengan gelaranmu. Jangan sampai tuan tergelincir ke neraka kerana gelaran itu. Terompah kayuku ini mungkin hanya menggelincirkanku di dunia, tetapi gelaranmu itu dapat menjerumuskan kamu ke dalam api yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya." Ulama besar yang diikuti banyak umat Islam itu pun tersungkur menangis menerima nasihat tajam daripada seorang budak kecil. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bersyukur. Siapa sangka peringatan yang begitu dalam maknanya justru ia datang dari lidah seorang budak. Betapa banyaknya manusia yang tertipu dengan pangkat, tertipu kerana kedudukan, tertipu kerana gelaran, tertipu kerana posisi yang dimuliakan, tertipu kerana status sosial, tertipu kerana sebutan gelaran haji dan hajjah, ustaz, al-fadil, syekh, doktor dan sebagainya. Marilah kita berhati-hati dan terus saling mengingatkan agar jangan sampai kita tergelincir. Jangan sampai kita menjadi angkuh dan sombong kerana gelaran, pangkat, status sosial dan kebesaran di dunia. Ingatlah, sepasang tangan yang menarik tak kala terjatuh lebih kita percayai dari 1000 tangan yang menyambut kita tak kala tiba di puncak kejayaan. Mari kita hubungi sahabat-sahabat kita, kerana sahabat yang baik adalah pelita di kegelapan. Kadang cahayanya baru terasa ketika dunia terasa gelap. Ketahuilah, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Imam Muslim. Janganlah meremehkan nasihat walaupun datangnya daripada seorang budak hingusan. Perhatikan apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Para sahabatku sekalian, peluang yang tersisa ini, marilah sama-sama kita melakukan kebaikan yang terbaik. Perkara-perkara ataupun segala infak di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan, kita persembahkan yang terbaik
agar kita tidak diselubungi dengan penyesalan yang berpanjangan, penyesalan ketika datangnya sakaratul maut, penyesalan bila kita berpindah ke negeri yang kekal buat selama-lamanya. Hindarilah dosa. Kesalahan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala adalah satu kewajipan yang pasti, dan kebaikan serta ketaatan kita, lakukan apa yang paling baik, yang terbaik yang boleh kita lakukan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Satu kebiasaan yang unik daripada beliau iaitu setiap kali masuk ke masjid sebelum solat berjemaah, dia selalu beriktikaf di penjuru depan masjid. Dia mengambil posisi di penjuru bukan kerana mudah bersandar atau tidur, tetapi kerana tidak mahu mengganggu orang lain, lebih-lebih lagi ketika orang lain beribadah. Kebiasaan ini sudah difahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu akan berada di posisi yang sama termasuk saat solat berjemaah. Suatu pagi ketika solat subuh berjemaah akan dimulakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu tidak berada di tempatnya seperti biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada jemaah yang hadir, adakah sesiapa yang melihat Sya'ban? Namun tiada seorang pun jemaah yang melihat Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Namun yang ditunggu belum juga datang. Bimbang solat subuh kesiangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk segera melaksanakan solat subuh berjemaah. Selesai solat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah sesiapa yang mengetahui khabarnya dari Sya'ban radhiyallahu anhu? Namun tiada seorang pun yang menjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, adakah siapa yang mengetahui di manakah rumah Sya'ban? Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahawa dia mengetahui di mana rumah Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khawatir terjadi sesuatu kepada Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu meminta dihantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan berjalan kaki cukup lama ditempuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksudkan. Rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke sana ketika waktu afdal untuk solat duha, kira-kira 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ya, benar, saya isterinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir solat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, isteri Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal dunia pagi tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Satu-satunya penyebab dia tidak solat subuh berjamaah adalah kerana ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, isteri Sayyidina Sya'ban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan setiap teriakan disertai satu pertanyaan. Kami semua tidak faham apakah maksudnya." "Apakah pertanyaan yang diucapkannya?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap teriakannya, dia terucap kalimah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ayat yang terdapat dalam surah Qaf, ayat yang ke-50, ayat yang ke-22, yang maksudnya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sayyidina Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya diulang tayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja, semua ganjaran daripada perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sayyidina Sya'ban melihat suatu aksi adegan di mana sehariannya dia pergi berulang ke masjid untuk solat berjemaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam berjalan kaki. Sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehinya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia dapat melihat apakah bentuk syurga ganjarannya. Saat melihat itulah dia telah berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya memperolehi pahala yang lebih banyak dan mendapat syurga yang lebih indah? Berikutnya Sayyidina Sya'ban melihat ketika dia akan berangkat solat berjemaah di musim sejuk. Ketika dia membuka pintu, bertiuplah angin sejuk yang menusuk sampai ke tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 helai baju. Sayyidina Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus, yang baru itu di dalam dan yang lama di luar. Dalam fikirannya, jika terkena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia boleh membuka baju luar dan solat dengan baju yang lebih baik. Dalam perjalanan ke masjid, dia telah bertemu seseorang yang terbaring kesejukan dalam keadaan yang sangat lemah. Sayyidina Sya'ban pun hiba, pilu, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan solat berjemaah. Orang itu terselamat daripada maut kesejukan dan sempat menunaikan solat berjemaah. Sayyidina Sya'ban pun kemudian melihat indahnya syurga sebagai balasan memakaikan baju luarnya kepada orang tersebut. Kemudian itulah dia berteriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju luar itu sahaja boleh mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya dia memakaikan baju yang baru. Berikutnya Sayyidina Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja hendak memulakan sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihatkan hal tersebut, Sayyidina Sya'ban merasa hiba. Ia kemudian membahagikan 2 roti itu sama besar. Begitu juga segelas susu itu pun dibahagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan keadaan yang sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu
dengan syurga yang begitu indah. Apabila melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sayyidina Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat syurga yang lebih indah. Masya Allah. Sayyidina Sya'ban bukan menyesal perbuatannya, tetapi menyesali mengapa perbuatannya tidak yang terbaik. Sesungguhnya kita semua nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal dengan hal yang berbeza. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, kerana pada saat itu barulah terlihat dengan jelas hasil daripada semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat kerana ingin bersedekah. Namun kematian akan datang tepat pada waktunya, tidak dapat dipanjangkan dan tidak dapat diundurkan lagi. Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu telah menginspirasikan kepada kita bagaimana seharusnya kita melihat akan janji Allah Ta'ala. Dia ternyata tetap menyesal, sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun penyesalannya bukanlah kerana tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalannya kerana tidak melakukan kebaikan dengan yang terbaik. Semoga kita sentiasa boleh memberi kebaikan-kebaikan yang terbaik di setiap kesempatan. Dunia hanya sementara, akhirat kekal selama-lamanya, akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat para sahabatku sekalian. Berjumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Apa yang baik daripada perkongsian ini, pohon dengan kasih sayang, kongsilah dengan sahabat-sahabat kita yang lain agar kita semua memperolehi kebaikan, kemanfaatan yang ada insya-Allah. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Innallaha wa